You ada tengok video on permutation and combination, pilih atur dan gabungan. So daripada situ you faham tak beza pilih atur dan gabungan ni, P and C ni. Okay, P dengan C tu adalah dekat soalan tu dia kata kira bilangan cara nak susun. Okay, nak susun orang ke, okay, nak susun huruf ke, objek ke, bila you nampak susun arrange, okay, meaning that itu adalah P. Okay, sebab tu kalau kita tengok pun dekat kalkulator kita P dengan C kan, dia pakai P dengan C. P pilih atur ataupun in English is permutation, dan C adalah combination, iaitu gabungan P dan C. So kalau gabungan, okay, dia tak mementingkan susunan. Contoh kan, kalau you mengambil dua huruf A dan B, okay, mengambil A, lepas tu you ambil B. Di tangan you dua huruf yang sama A dan B. Serupa macam kalau you ambil B dulu, kemudian you ambil A, di tangan you adalah A dan B juga, macam dua huruf yang sama. Tapi bila menyusun A dengan B, A kiri, B kanan, ataupun B kiri, A kanan, dia memberikan dua cara yang berbeza. Kalau mementingkan susunan tu, menyusun, itu kita panggil P. Kalau memilih, kita panggil dia C, combination. Okay. Kalau macam bila ada soalan kan, you tengok dalam tu dia cerita pasal apa? Adakah dia tengok pada arrangement ataupun dia kepada choose je, pilih. Kalau pilih, dia tak kisahkan susunan. Macam you nak pilih orang lah kan. Katalah nak dua orang wakil dari kelas amal, nak pergi contoh wakil sekolah pergi jawab kuis kan, dua orang. So kalau saya ambil si Polan A, saya pilih kan Polan A, Polan B. Saya ambil A, saya ambil B. Dua orang dengan saya ambil B, saya ambil A. Dua orang tu juga yang akan wakil sekolah. Maksudnya dia akan jadi orang yang sama. So that one kita panggil dia C. Okay, so you dah belajar macam mana kita nak susun objek dalam sebaris. Kalau kebanyakannya kalau you tengok tu mesti macam susun mak dengan anak lah kan. Nak mesti susun dia side by side lah. Adalah dia punya cerita dia tu. Maybe dia nak together lah, bersama-sama lah. Seorang hujung lah. So banyak condition dekat situ. So yang you belajar ni semuanya yang saya punya video tu, sebab dia adalah video KBSM last year. So semuanya pasal linear yang melibatkan susunan sebaris. So hari ni, okay, sebab yang ni dia complicated sikit, so saya asingkan. Kemudian nanti saya akan summary balik apa yang belajar dalam cerita ni. You belajar dia dalam punya sebaris. So dalam ini, you akan belajar macam mana cara kalau you susun dia secara bulatan. Jadi sama je standard pembelajaran dia. Kita akan belajar macam mana kita nak susun, contoh ada 5, kita nak susun 5-5 tu dalam bulatan. Dia ada juga yang NPR, itu NPN. NPR pun ada juga. Yang ni, dia kata determine the number of permutation for n different objects taken R at a time. Ini adalah NPR. So dia sama, bulatan tu dia sama macam kalau kita susun linear. Tapi formula dia lain nanti. Okay, sekarang kita tengok dulu macam mana kita ada n objek, kita nak susun n itu dalam satu bulatan. Okay, so contoh saya ada ABC. Saya nak arrange all the 3 letters tu. Saya ada 3 letters ABC. I want to arrange all the 3 letters in a row. Ini yang kita buat sebelum ni. Okay, saya nak awak bezakan. Okay, so kalau saya dekat lah kan ABC, saya nak susun dia dalam sebaris in one line. So cara yang kita buat sebelum ni, kita susun dia, it can be ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA. Betul, ada 6 cara kat situ. Betul kan? Ada 6 cara. 6 cara ni, so daripada 3, kita nak susun 3 huruf ABC, nak susun 3, kita guna 3P3. 3P3 yang mana dia adalah sama dengan 3 factorial. Sebab saya sebut kalau NPN, that one is equivalent to n factorial. So you boleh terus tekan 3 factorial. So jawapan dia 6. Okay, factorial itu sendiri adalah mendarab dengan nombor sebelum dia continuously until 3 to 1. Tapi dalam kes ini 3 factorial is 3 darab 2 darab 1 lah. So 6. Ini tadi linear. Saya nak tunjukkan awak macam mana cara kita susun bulatan. Okay, ini seram sikit Okay, cuba tengok. Susun dalam bulatan pula ada kisah dia. Okay, susun bulatan pula dia boleh pula ikut jam, okay, clockwise direction atau lawan jam. Okay, cuba tengok ni saya susun macam ni. Okay, saya susun ABC.
Nampak saya susun ABC. Betul tak tu ikut arah jam yang pertama? Betul kan saya susun ABC? Ikut arah jam, A dekat atas, B dekat sini, lepas tu C. Okay, itu cara susunan yang pertama untuk ABC yang option linear dekat atas tu. Okay, saya susun BCA pula. Okay, cuba tengok yang kedua untuk linear tadi you dapat 6, saya asingkan 3 kiri 3 kanan. So kalau BCA, awak tengok saya susun BCA secara ikut arah jam. Saya pun susun B, saya susun C, saya susun A. Sama lah. Macam bila saya susun BCA pun, dia sama je dengan yang saya susun ABC. Secara ikut arah jam. Saya susun CAB pula. CAB tu saya susun macam ni. Ikut arah jam. Okay, clockwise direction. Oh tengok, sama tak tiga-tiga tu? Cuba tengok, sama tak tiga-tiga kalau saya susun ABC, BCA, CAB. Saya arrange the three letters, okay, in clockwise direction, saya nampak dia sebenarnya adalah sama. Okay, so instead of 3 cara susun linear, actually kalau you susun dia dalam bentuk bulatan, dia sebenarnya ada satu cara je. Sebab 3 tu sama. Kalau yang purple tu pula ACB, CBA, BAC. Okay, cuba tengok ni. Okay, dia kata lawan arah jam. Okay, lawan arah jam ACB. Okay, tengok ACB. ACB. Okay, macam gitu. Okay, CBA pula macam mana? CBA, CBA. Nampak? CBA. CBA kan? CBA. Sama juga. Saya susun BAC. Okay, saya susun BAC. BAC. Tengok-tengok tiga-tiga. Sama je. So, sebenarnya untuk susun dalam bulatan, ACB, CBA, BAC tu sebenarnya kalau dalam linear ada 3, sebenarnya dalam bulatan dia satu cara je sebenarnya. Dia jadi macam lagi sikit. So, bila lagi sikit sebenarnya, kita nampak kan kalau nak susun 3 linear sebenarnya sama macam kita susun satu dalam bulatan. Okay, dia jadi sikit. So, kita boleh keluarkan formula lah sebenarnya. Okay, yang ada 3 tadi dapat 1, yang mana sebenarnya cara nak susun ABC dalam bulatan in a circular permutation, you akan ambil huruf tadi ada 3, N ada 3. So, you akan buat 3 factorial bahagi 3. Dapatlah 2 cara. Sebab satu cara untuk susun dia sebagai dalam clockwise direction, satu cara lagi nak susun dia dalam anti-clockwise direction. Secara general dia, okay, kalau kita nak pilih atur bagi n objek dalam bentuk bulatan, okay, permutation of n objects arranged in a circle, okay, formula dia n factorial bahagi n. Okay, sebab tadi kita ada 3 huruf, nak susun dia 3 factorial bahagi 3. In general, nak susun n object in a circle, okay, the formula is n factorial bahagi n. So nanti kalau you tengok, dia nak susun siapa dalam bulatan tu, okay, ada berapa banyak. Okay. So dekat sini, cuba tengok ni formula n factorial bahagi n ni macam susah sikit lah kan, n factorial bahagi n. So sebenarnya, kalau ikutkan, kalau n factorial ni, kita dah buat latihan yang kelas last time, okay. N factorial ni sebenarnya, dia adalah n yang didarab dengan n tolak 1, kan, didarab dengan n tolak 2 dan seterusnya 3, 2, 1, betul tak? Tapi sebenarnya, kita boleh asingkan, okay, saya boleh kata yang n tolak 1, n tolak 2 dan seterusnya sampailah 3, 2, 1 ni, saya boleh jadikan dia sebagai n tolak 1 factorial je. Sebab dia mendarab dengan sebelum dia continuously until 3 to 1, so sebenarnya dia adalah n tolak 1 factorial. Kan, nombor yang saya highlight ke belakang tu dia adalah n tolak 1 factorial. So n factorial boleh juga ditulis sebagai n darab n tolak 1 factorial. So bila bahagi dengan n, what happen is, okay, n dengan n boleh cancel. So bila boleh cancel, so tinggallah n tolak 1 factorial sahaja. So inilah dia formula, okay, formula macam mana kita nak kira susunan dalam bulatan, circular permutation. Kita ada, katalah ada 5 orang, kita nak susun 5 orang itu dalam bulatan, maksudnya 5 tolak 1 factorial. Itu formula dia. So yang ini kena hafal. Okay. Sekarang ni jom kita tengok. Kita dah tahu dah ni nak susun daripada, katalah nak susun n daripada n, n tolak 1 factorial. So contoh 4 ni kan saya ambil dalam textbook tau. Dalam textbook, dia tentukan bilangan cara nak susun 6 orang untuk duduk di sebuah meja bulat. So you know that okay, dia kata the number of ways to arrange 6 pupils to sit at a round table. So yang kalau dia nampak macam round table tu meja bulat lah, susun dia dalam bulatan lah sebenarnya kes itu. Kalau macam yang sebelum ni kan dia kata susun baris. So you know lah that one adalah linear permutation. You arrange in a row, okay, dalam satu line.
Tapi bila dia kata disusun dalam meja bulat, so you know that, oh ini adalah susun dalam bulatan, okay, circular permutation. So kita akan pakai formula yang relate dengan circular. Which NU adalah 6. So bila 6, you nak susun adalah 6 tolak 1. Okay, 6 tolak 1 factorial. Plus 120. Senang kan? Ini yang basic. Okay, susunan meja bulat. Okay, yang ni saya ambil latihan kendiri self exercise point 2, number 3. Okay, cuba baca soalan dia. Dia kata, berapakah bilangan cara susun 7 orang? Okay, 7 orang pelanggan, okay, nak arrange 7 customers, okay, untuk duduk di sebuah meja bulat di sebuah restoran. So you nampak perkataan meja bulat, boleh underline lah kat situ. Oh, meja bulat, kan meja bulat ni mesti guna formula circular permutation lah, okay. So dia kata ada 7 orang customer, 7 people. Dia kata nak susun di sebuah meja bulat, maksudnya you understood that you ada 7 orang, 7-7 tu nak susun duduk 7-7 tu dekat satu meja bulat. Okay, so you daripada 7, you nak susun 7. So this one, apa formula dia? You akan pakai n tolak 1 factorial. So apa yang you buat adalah 7 tolak 1 factorial, which 6 factorial, ambil je calculator, dangdung, terus dapat jawapan dia 720. Dia 720 cara. Kalau kau tak percaya, ya ke banyaknya 720? Iya dah, kalau 7 orang kau susun orang ni ke sini kan, kalau kau tak ada kerja kan, kat rumah boleh, kalau ada meja makan bulat tu boleh main dengan adik, kan, kau kira lah sampai berapa ratus cara tu, tak percaya. Sebab dia ada banyak sangat combination yang boleh kat situ untuk susun. Itu susun meja bulat. Si Kalang korang nampak tak saya pegang apa ni? Tasbih. Tasbih. Gelang. Gelang Mana? Tasbih tak muat masuk sini. Ni suruh saya beli saya beli dekat kedai RM2, saya suruh anak saya buat. Okay, ni gelang You nampak tak beza gelang dengan susun meja bulat? Nak tanya je lah, beza gelang. Ni gelang ni, gelang. Dia bulat juga, memanglah. Kalau saya pegang dia betul-betul, dia jadilah bulat, betul tak? Dia jadilah bulat. Dengan susun meja bulat. Okay, cuba tengok ni. Okay, ini dia punya information dia, panjang nak cerita. Okay, dia macam ni. Dia kata, the arrangement of objects in a circular bracelet or necklace, dia tak kisahlah yang janji benda tu bulat dan terikat. Okay, gelang dengan kalung ni, beza dia adalah, gelang ni, dia terikat tau. Dia ada tali yang mengikat semua objek ni together. Kalau macam orang nak susun kat meja bulat, dia bercantum ke? Dia bercantum ke orang-orang itu? Ataupun you nak susun pinggan, pinggan tu nak susun dekat meja bulat. Pinggan-pinggan tu dia bercantum-cantum satu sama lain. Tak ada kan? Dia asing-asing. Yang gelang ni dia bercantum. Maksudnya kalau kau campak dia tak terburai. Dia masih together, dia stick together. Itu beza susunan bracelet ni, circular bracelet atau necklace ni, susunan gelang dengan susunan meja bulat. Okey, dia kata macam ni. Kalau melibatkan gelang ni, dia kata dia tidak melibatkan arah jam dan lawan jam. Do not involve clockwise and anti-clockwise direction. Dia kata because, dia kata both are the same. Dua-duanya sama. Macam yang kita susun ABC tadi tu, kan saya ada buat susun clockwise, anti-clockwise, kan you nampak dia berbeza kan. Tapi cuba tengok ni, jauh saya susun ni kan. Saya susun ni, hijau, purple, pink, kuning. You nampak dia apa? Anti? Lawan arah jam Lawan jam. Saya terbalikkan dia macam ni. Hijau, purple, pink, kuning tu. Benda yang tadi ni. Sekarang yang dia jadi apa? Lawan jam ke ikut jam? Ikut jam. Tapi dia gelang sama tau. Nampak tak? Dia gelang sama. Dia gelang sama lah ni. Susunan beads ni dia sama lah, saya tak buka pun, saya tak adalah pasang balik. So nampak tak? Tadi lawan jam, bila saya terbalik sini dia jadi ikut jam. Jadi nampak tak sebenarnya ikut ke lawan ke, dia tak ada beza. Dia benda tu. Itu beza dia. Jadi sebenarnya susun gelang ni dia akan bilangan cara dia berkurang daripada susun meja bulat tadi. Sebab tadi kalau meja bulat, dia lain. Yang saya buat belah kiri dengan belah kanan tu. Satu ikut jam, satu lawan jam. Tapi bila susun gelang, ikut jam ke lawan jam ke, dia benda sama. Tak ada beza. So formula dia, yang susun meja bulat n tolak 1 factorial tu, you bahagi dengan
Ingat kalau susun gelang ni, yang bercantum-cantum ni, yang ada tali, dia stick together ni, bracelet ke whatever. So dia punya arrangement dia tu, bilangan cara dia kurang compared to susun meja bulat. So dia kena bahagi 2. Sebab yang lawan jam ikut jam tu dia tak ada beza. So dia berkurang separuh lah. Okay. So ini formula dia. Boleh hafal? So n tolak 1 faktorial kalau susun meja bulat, susun bulatan secara bulatan, sebagai contoh meja bulat. Tapi kalau melibatkan susunan gelang atau kalung, rantai ke apa ke, dia kena bahagi 2. So macam mana nak tahu dia susun meja ke, dia susun gelang ni tadi ni, bracelet ni kan. Okay, tengok pada cerita dia. Dia kata, find a number of ways to assemble 12 beads of different colours to form a toy necklace. Okay, cari bilangan cara susun 12 butir manik nak bentuk serta rantai mainan. Rantai mainan tu yang you nampak, oh itu adalah rantai. So bila susun rantai tu dia connected dengan tali kan. So yang itu kena pakai formula n tolak 1 faktorial bahagi 2. So n kita ni, sebab kita nak susun semua, okay, nak susun 12 tu. So formula dia 12 tolak 1 faktorial, iaitu 11 faktorial bahagi 2. So tekan di kalkulator 11 faktorial. Tekan 11 faktorial, lepas tu bahagi 2, jawapan dia 90,958,400. Kan ada banyak sangat bilangan cara nak susun 12 butir. Kalau tak ada kerja, korang buat lah tu. Now, cuba tengok ni. Kalau you faham, okay, try jawab. Kata, tentukan bilangan cara susun 8 butir permata berlainan warna untuk membentuk serta rantai. As long as dia tu benda yang macam dia terikat kan, rantai ke gelang, you kena pakai formula bracelet tadi tu. Okay, so macam mana cara nak susun 8 gemstones with different colours to form a chain. So apa dia? Apa yang N dia tu? Which is N? 8 butir permata. 8 tolak 1 faktorial bahagi 2. Dan N 8 lah. So 8 tolak 1 faktorial bahagi 2. So 8 tolak 1 7 kan? So 7 faktorial bahagi 2, jawapan dia 2520. Apalah, meja bulat ke bracelet gelang ni. Okay, gitu. So itulah dia yang melibatkan yang bukan linear. So you dah belajar linear, you dah belajar bulatan Okay, itu yang daripada semua. Maksudnya ada N, ambil N. Sekarang ni N ambil R daripada N. NPR lah sebenarnya. Okay, susun bulatan. Okay, contoh ada 8 nak susun 4 je. Formula dia adalah NPR bahagi R. Formula dia kena hafal. Contoh, latihan kendiri 4.3 muka surat 1 to 6. Okay, kita ada seorang bekerja restoran ni. Okay, dia nak susun 10 biji pinggan dekat atas sebuah meja bulat. Tapi, macam tadi kan, dia nak susun semua. Tapi kali ni dia kata ada 10 pinggan tapi dekat meja tu dia tak boleh muat 10 pun. Dia tak boleh muat semua tu pun. Dia hanya boleh muat 6 biji je. Jadi kenapa tak kat sini? Dia sebenarnya bukanlah 10P10. Dia sebenarnya adalah 10P6. Betul tak? 10P6. Sebab you bukannya nak ambil 10 susun meja bulat 10-10 tu. You hanya nak pakai 6 sahaja. So untuk formula nak susun yang NPR ni tapi meja bulat, dia adalah NPR bahagi R. Okey, apa dia? Saya cara nak kira. Dia akan buat 10P6 bahagi 6. Faham tak kenapa 10P6? Kenapa bahagi 6? Ikut formula meja bulat untuk NPR. So meja bulat NPR kena sambung lagi dengan bahagi R. Okay, so 10P6 bahagi 6, jawapan dia 25,200. Masa nak menjawab soalan tu nanti you identify, oh ini adakah susun semua NPN ataupun NPR. So kalau meja bulat, tapi kalau yang ada tak susun semua, maksudnya NPR bagi R. Tapi kalau susun meja bulat, susun semua. Contoh ada 10 pinggan nak susun 10, apa formula tadi kalau meja bulat? N minus R factorial. N minus R ke N minus 1? N minus 1. N minus 1 factorial. So kena hafal nama dia tu banyak kan. So buatlah ni nota kecil. Jom lagi tadi meja bulat. Apa NPR bahagi R? Yang kita nak cari NPR ada 2 jenis juga. Susun meja bulat dengan susun gelang kan, seperti bracelet atau necklace. So yang ini sebab kita tahu tadi
apa kaitan meja bulat gelang? Yang gelang tadi clockwise atau anti-clockwise ikut jam atau arah jam sama kan, tak ada beza. Jadi sebenarnya yang susun meja bulat NPR tu bahagi 2. So formula tadi NPR bahagi R. Jadi you akan buat NPR bahagi R macam ni. Dia punya formula dia NPR bahagi R ni yang susun meja bulat lah kan. Okay, susun R daripada N, meja bulat. Tapi sebab you tahu tadi gelang ni clockwise atau anti-clockwise dia sama, jadi sebenarnya value dia akan berkurang kan, berkurang separuh. So you buat NPR per R bahagi 2. So bila bahagi 2, kita akan tulis dia sebagai 2 ni duduk sekali dengan R kan, sebab NPR per R bahagi 2 kan dia jadi NPR per R kalau bahagi 2 macam darab 1/2 kan. Sebab itulah 2 tu duduk sebelah R. Kenapa formula dia diberikan oleh ini NPR bahagi 2R, sebab you membahagi NPR per R dengan 2. Okey, boleh? Apa formula dah ada ni? 4 formula. Ni untuk susun gelang. Susun meja bulat ada 2. Susun meja bulat biasa dengan susun gelang. Mereka masing-masing ada cara nak kira NPN, ada formula dia. NPR pun ada formula dia. Okey? Boleh? Alright, untuk 8 textbook. Okay, cuba baca soalan tu. Dia kata Nadia bought 12 beads of different colours from handicraft market in Kota Kinabalu and she intends to make a bracelet. So Nadia realizes that the bracelet requires only 8 beads. So you faham lah. Adakah Nadia ni dia beli 12 tu, dia nak buat bracelet tu 12 tu. Tu macam mana? Adakah dia involving with NPN ataupun NPR? Tu yang you kena faham. So dia kata in how many ways are there to make a bracelet? Okay, ada berapa cara, ada berapa kan bilangan pilih atur untuk menghasilkan gelang tersebut. So you know lah, this is susun gelang kan, bracelet. Guna formula bracelet. Tapi nak guna formula bracelet tu you akan identify adakah this is NPN ataupun NPR. So kalau dalam ni ada 12 nak pakai 8. So bila nak pakai 8 meaning you pakai formula yang mana? NPR. Yes, NPR bahagi 2R. Kenapa ada 2R? Kenapa tak NPR bahagi R je? Sebab Gelang. Pandai. Kita tahu ada 12 kan? Lepas tu dia perlukan 8 je kan? 8 je nak buatkan bracelet tu, gelang tu. So kita akan pakai 12P8. 12P8. Tapi 12P8 ni sebab daripada 12 you nak pakai 8 je. Tapi formula dia bahagi 2R. R tadi apa? 8 kan? R tu 8, jadi R tu 8, so 2 darab 8. So tekan je kalkulator. Okey, dapat apa? 1, 2, 4, 7, 4, 0, 0. Banyak dua kan. 1, 2, 4, 7, 400. So masa salin ni sebab panjang sangat, jangan tertinggal kosong. Tertinggal kosong habis. Okey. Habis dah bulatan gelang bagai tu. Boleh tak? Nampak tak apa isi kandungan dia? Boleh kan? Nampak. Beza kan? Dengan linear kan? So case dia berbeza. Sebab tu saya tak campur. Sebab saya nak awak mesra dulu dengan linear tu kan. Mesra dulu, kau faham dulu linear tu macam mana. Kita masuk bulat-bulat gelang-gelang ni. Sekejap lagi kita rojak pesembok semua habis. Pening dengan benda satu ni. Pening tak tahu satu kan. Okay. So next one. Ada satu lagi. Saya kata hari ni saya nak touch bulatan dengan secaman. Secaman tu kau baca bahasa Melayu pun macam secaman. Cam tahulah, cam orang kan. Secaman apa ni?